Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Umi doakan agar semuanya berada dalam keadaan sihat. Amin. Hari ini Umi ingin berkongsikan tentang bongkah cendawan, iaitu cendawan tiram kelabu. Baik, hari ini juga Umi akan sediakan video tentang bagaimana proses-proses pembuatan dan juga proses-proses menghasilkan bongkah cendawan tiram kelabu dilakukan. Semoga perkongsian Umi ini bermanfaat dan juga sebagai ilmu ataupun pengetahuan baru bagi penonton semua. Ya. Umi ucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberi sokongan dan juga subscribe Umi punya channel, dan terima kasih banyak di atas sokongan padu. Dan Umi harap perkongsian ini bermanfaat. Jika ianya bermanfaat, apa kata like, share dan subscribe, juga tekan tombol loceng untuk notifikasi video-video Umi selanjutnya di masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Jika sekiranya berminat untuk mendapatkan bekalan bongkah cendawan, boleh hubungi Umi dan WhatsApp di nombor yang akan Umi lampirkan di video nanti. Kami bela cendawan ni macam kita bela tanaman pokok-pokok lain, tetapi ianya lebih mudah kerana ia tak perlukan air yang banyak dan tak perlukan baja, sebab baja telah ada siap di dalam bongkah ni. Jadi kita cuma perlukan bekalkan dia kelembapan, iaitu seperti spray air ataupun kain yang dibasahkan, dilembabkan dan diletakkan di atas seperti video-video Umi yang telah Umi ada sebelum ini tentang bongkah cendawan, membela bongkah cendawan di rumah. Kita bela sendiri di rumah, kita dapat hasil yang segar dan kita dapat rasa masak cendawan yang segar, yang hasil kita bela sendiri, insya-Allah. Jadi boleh buat tempahan dengan Umi. Penghantaran dan pembungkusan akan disediakan hingga ke tempat yang destinasi yang diberi. Ni Umi nak kongsikan bagaimana cara untuk kita lembapkan kita punya cendawan. Kalau ada bakul jaring yang kita ada yang tak pakai ke, kalau tak ada boleh belilah. Okey. Jaring, bila bakul jaring ni, kalau kita boleh, orang kata belakang dan tepi keliling kita boleh ni, pengudaraan dia pun cukup dan mudah kita untuk spray. So ini contoh mini lah. Ya, ini contoh mini. Jadi kita ada spray, ya. Okey, kita boleh spray bahagian cover dia antara tepi, dari tepi. Kalau perlu lapik lah, lapik sama ada dengan plastik ataupun kain, dan kita spray bahagian tepi. Kita kalau boleh elakkan bahagian muka depan, ya. Bahagian tepi-tepi dia boleh, ya. Okey, sama ada kita nak spray ataupun kita juga boleh basahkan, lembapkan kita punya kain tuala, ya. Sediakan bekas air dan kita celup kain tuala good morning ataupun tuala-tuala ataupun t-shirt yang dah lama yang tak pakai, yang bersih, tuala yang bersih, kita peras sedikit dan kita lapiskan di bahagian atas sekali. Okey, bila kita dah lapiskan tu, dia sentiasa lembab lah. Jadi macam umpama di dalam kebun-kebun getah dulu-dulu kan, ada daun-daun kering kan. Jadi macam ni dia dapat lembapan dan udara persekitaran yang sentiasa sekelip lah, berputar lah. Jadi dengan cara macam ni dia dapat lembapan. Dia punya minuman ialah air daripada lembapan di udara, pada udara, air lembapan di udara, dan juga yang kita spray. Dan juga bila macam ni contohnya dia dah tumbuh, kalau kita nak buang getah ni, sama ada kita nak buang terus buka satu-satu lapis, dia 2 lapis kan, buka satu-satu begini, ataupun kita terus guntingkan saja, sebab ini kiranya dia dah keluar. Musim-musim hujan dia lagi cepat hasil dia keluar.
Okey, ini kertas. Permulaan kita pakai kertas, sama ada kalau nak pakai tisu pun boleh, ya. Tisu kita boleh guna tisu muka. Contoh lipat 2 dulu. Kalau 2 ply tu kita just potong 2 gitu je. Sekarang ni Umi ada besar kan, so tebal, so Umi guna gini. Dan kita akan guna untuk kita, kalau yang baru sampai dengan penutup yang hitam tu, kalau dia ada penutup hitam, kadang-kadang kita dapat penutup plastik, ya. Ni rupa dia di dalam. Kalau kita dapat penutup hitam daripada supplier, kita dapat bekalan, kita buka yang tutup hitam ni dan kita gantikan dengan tisu yang kita dah belah 4 tadi. Tisu ni 2 lapis. Okey. Lepas tu kita simpulkan 2 getah gelang dan kita terus tutup, ikat bahagian tepi, dan kita susun seperti yang ada ni, ya. Itu cara dia. Kalau kita punya bekalan sampai bertutup dengan plastik ataupun penutup hitam ni. Tapi kalau kita punya bekalan sampai dalam keadaan bertutup kertas, jadi kita just biarkan dulu, nanti dia akan tolak kertas tu, dia akan tumbuh. Dia bila kita dah ambil, nanti kita akan korek dia punya yang ajar tu, celup dengan air panas, bersihkan dengan tisu, keringkan dengan tisu, dan kita korek lebihan-lebihan akar. Lepas tu kita tutup semula dengan tisu yang bersih, ya, sebagaimana yang Umi tunjukkan tadi, macam ni. Okey, tu cara tadi. Dan kita taruhkan kain lembapan. Kalau rajin kita spray, kalau tak sempat nak spray, kita boleh basahkan kain dan taruh saja. Kalau buat dua-dua pun lagi baguslah. Sebab dia perlukan lembapan. Ada juga yang tanya berapa kerap kita nak spray ataupun lembapkan kain. Biasanya kalau musim hujan kita perlu 2 kali saja sehari. Kalau musim panas boleh 3 kali sehari. Ataupun cara dia, kita rasa kain yang kita lapik ni, kalau kain ni dah kering, kita terus lembapkan dan letak balik semula dan spray bahagian-bahagian yang lain tu. Kalau ada spray, pakai bekas-bekas spray yang terpakai tu, kita boleh guna. Okey, macam tu. Kalau kata nak balik-balikkan pun boleh, tak salah. Umi suka galakkan ibu-ibu, suri-suri rumah, siapa-siapa sajalah, anak muda juga boleh berminat untuk membela. Umi bela cendawan ni macam kita bela tanaman pokok-pokok lain, tetapi ianya lebih mudah kerana ia tak perlukan air yang banyak dan tak perlukan baja, sebab baja telah ada siap di dalam bongkah ni. Jadi kita cuma perlukan bekalkan dia kelembapan, iaitu seperti spray air ataupun kain yang dibasahkan, dilembapkan dan diletakkan di atas seperti video-video Mi yang telah Mi ada sebelum ini tentang membela bongkah cendawan di rumah, ya. Jadi boleh buat tempahan dengan Umi. Penghantaran dan pembungkusan akan disediakan hingga ke tempat yang destinasi yang diberi.